السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع. أوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف أبو الفضل أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Bila kita baca berbentuk saja, kita wakafkan. Min alamati li'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ini hikmah yang pertama, artinya setengah daripada alamat, setengah daripada tanda, setengah daripada alamat tanda-tanda bagi bersandar, yakni bagi berpegang oleh seorang hamba, bersandar atas amalan itu
tanda kata hati kita dok berpegang dengan amal ialah kurang harapnya akan rahmat Allah ketika berlaku oleh sesuatu kegelinciran dan kesalahannya. Ini apa? Maklum bagi kita dalam ilmu ini, dia nak jagakan akhlak dan adab batin. Setelah kita sudah jadi tabiat dan beramal sebagai amal saleh, dibina di atas asas dan usul agama pegangan yang sah. Hak tu dibicarakan dalam kitab-kitab usuluddin, hubung kait dengan pegangan akidah yang sah yang dibinakan atas jalanan ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian kita ikuti pula dengan amal-amal salih yang zahir seperti salat, sembahyang, haji, zakat, fitrah dan puasa. Amal salih yang zahir. Kemudian di sini kita tak sudah dan tak cukup lagi dengan yang itu untuk menjadikan kesempurnaan amal dipanggil ihsan, iaitu di kepada adab dan akhlak. Yang dikatakan ilmu batin tasawuf. Karena ilmu ini sebagai mensempurnakan amalan yang telah sah. Lalu itu di antara akhlak yang bagus, apabila kita boleh beramal, kita ingat hanya taufik dari Allah, minnah kurniaan semata-mata dari Allah. Sebab apa dia nak pergi ke situ? Supaya nak jaga kita dan supaya selamat kita daripada dihinggap oleh penyakit batin, ujub, ria dan sebagainya. Lalu itulah pergi kepada hati. Apabila kita beramal, nak suruh kita iktimad berpegang dengan semata-mata taufik kurnia dari Allah. Jangan kita berpegang dengan semata-mata amal. Maka tak kala itu untuk nak kenal kata bahasa gua katanya lalu itulah balik muallif musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata min alamati li'timadi 'alal 'amali, artinya setengah daripada alamat tanda bagi bersandar, yakni bagi berpegang oleh seorang hamba bersandar di atas amalan itu. Mana tanda kata kita duduk bersandar atas amal? Ialah kurang harapnya akan rahmat Allah. Bila ketika berlaku oleh sesuatu kegeliciran dan kesalahannya seorang hamba. Situ boleh kita tahu kata hati kita masih kita berpegang dengan amalan. Iaitu apabila berlaku kegeliciran, kita kurang harapnya daripada akan rahmat Allah. Baik. Kita tengok huraian dalam syarah. Berkata Asy-Syaikh Zarruq rahimahullahu ta'ala. Syekh Zarruq, dulu kita sebut segala hak apa tuan syarah di sini dulu kita buat taklif. Ada di pada muka surat yang kelima.
Syekh Zarruq iaitu Al-Arif Billah. Muka surat yang keempat, silap. Muka surat yang keempat, Syekh Zarruq itu iaitu Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fasi di bangsa Akadia kepada Fas ialah negeri tempat lahirnya. Ada dimakrufkan dia dengan Syekh Zarruq. Dia lahir pada tahun 846, bermakna orang dalam kurun 9. Awal kurun 9, mati dia 899. Berarti mati dia akhir kurun 9. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala, dia kata dia memberi arti i'timad di sini. Bermula makna i'timad itu hasrul quwwah fi syai'in. Artinya simpankan kekuatan pada suatu perkara. Itu panggil i'timad. Kita contoh misal kalau hak zahir seperti kita duduk atas kursi ni misalnya. Kemudian kita letak ke tangan di atas belah. Ini Arab. I'timad. Boleh kita arti ke bahasa Melayu kita bertelekan. Boleh tak? Panggil bertelekan kan? Bertelekan di atas kursi. Kiri atau kanan. Atau i'timad. Kalau kita ke belakang, panggil. Ini panggil apa lagi? Sana. Itu panggil i'timad. Sebab tu kita terjemah kata setengah daripada alamat bagi bersandar. Dia lorak kita ni kalau i'timad di atas kiri atau kanan kita panggil bertelekan, tak panggil sandar kan? Bila sandar ke belakang. Dia nak kata i'timad tu makna hati kita tu sandar di atas sesuatu. Hati kita bergantung di atas sesuatu. Tu panggil sandar. Kemudian hak tempat jadi kanaktinya, kita boleh amal, kita boleh solat, kita boleh puasa dan kita boleh capai apa segala kehendak kita. Hak kehendak benarnya suruh kita iktimad di atas Allah yang memberikan kehendak. Ini supaya kita contoh ni boleh dapat hadir dengan tak disengkor-sengkorkan. Sebab biasa tak pernah keluar, musim tak cuti, tapi dengan kehendak Allah, dia panggil dengan takdir daripada Allah, lepas tu buat sabab. Sabab permintaan, itu sabab. Serta pula mari terbuka hati, berasa nak sanggup. Itu cakap tak sabar. Tapi bila kita klik kepada hakikat yang sebenar, inilah qada qadar, takdir dari Allah. Sebab tu apabila kita capai kehendak, hati kena alhamdulillah ala kulli hal, gantung sakut di sana. Yakni secara hakikat. Baru selamat kita daripada kerana lain. Kita boleh solat, kita boleh sembahyang. Di samping sembahyang pula boleh berjamaah. Dan lain-lain lagi. Kita boleh hadir di tempat-tempat majlis-majlis ilmu syarak. Semua tu bukan semata-mata kita. Itu dengan taufik dari Allah. Bila hak yakin kita duduk situlah. Dalam akidah kita, keyakinan kita, rukun iman yang keenam ialah kita iktikadkan semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan qada qadar dari Allah. Apabila kita kehendak sesuatu, tiba-tiba membetuli kehendak Allah berlaku. Tepat kita hati nak sana nak gantung atas Allah. Jadi kalau kita gantung atas amal, menunjukkan kita tu masih kurang lagi. Itu dari ilmu ni dia pergi ke hati. Semua tu bina di atas akidah yang sah dan juga di atas amalan zahir. Lalu tu Syekh Zarruq memberi arti kata makna i'timad itu hasrul quwwati fi syai'. Artinya simpankan kekuatan, kekuasaan
simpan pada suatu perkara. Itulah panggil iktimad. Dan iaitulah iktimad tu, kita klik umi, iaitulah yang membangkitkan nafsu bagi barang yang mahu ia pada mendapatkan akan maksud. Itulah ada iktimad itulah. Simpan kekuatan itulah yang membangkitkan nafsu bagi barang yang mahu ia nafsu. Bagi barang yang mahu ia nafsu, yakni akannya. Di situ. Jadi hak barang yang mahu oleh nafsu tu panggil kemahuan. Nah, sebab kita ada nafsu, ada mahu, kita panggil mahu. Mahu apa panggil, kehendak apa panggil. Kalau bahasa Sia panggil au, kat dah langan Melayu kita tu. Melayu panggil mahu, Sia panggil au. Nah, sebab ada nafsu tu lah dia au. Mai au, saya panggil au mai au, saya panggil dah. Kita Melayu kita mau ke tak mau, tu bahasa surat kan, mau ke tak mau. Lepas tu bahasa tempat tu cakap apa pula, tak mau. Tu bahasa Kedah tu dah. Kedah tak mau. Potong tu bik mi alif hawa ataupun potong mi potong alif ha tu bik dengan mi ngawau mau. Tak mau. Dia asal bahasa surat tak mau. Atau masalah tak mahu. Dek. Itu dia. Patut ada juga setengah logat dia potong gini. Dia potong alif wa minga atau potong masalah. Tak muh. Ada juga cakap kita dah. Daripada tak mahu tadi. Jadi tak muh. Tak mahu, tak muh. Tak mau. Itulah nak ayat kata sebab kita ada nafsu ni lah kita ada mau. Sebab tu nafsu tak boleh dihilangkan. Dengan sebab dia lah kita ada mau, tak mau tu. Tetapi hak yang kita kena lawan, kata lawan nafsu tu lawan apa? Dia mau akan apa kemahuannya. Nafsu ni ada dia, dengan sebab ada dia lah kita mau. Mau akan apa? Tengok di kemahuan tu. Dia mau akan sesuatu. Suatu hak dia mau tu panggil kemahuan. Bila bentang dengan syariat, halal atau tidak halal. Kalau kata hak nafsu kita mau tu, betul dengan syarat tak halal ataupun haram. Hak tu kata wajib kita jangan ikut nafsu. Jangan ikutkan mau dia tu. Seperti kita dalam puasa. Dan keadaan kita puasa, hati kita yang mau kepada suatu benda. Tapi kita tahu kata hukum ni batal puasa. Haram ni. Kita tak ikut dia. Tak ikutkan mau dia. Cuba kita ikut. Bermakna kita ikut kemahuan nafsu. Kemahuan yang dimaksudkan, kemahuan yang diharam pada syarak. Itu kita ikut salah. Adapun kita ikut kemahuan nafsu yang diizin oleh syarak, tak apalah. Sebab tu haram kita nak menghilang nafsu. Contohnya begini, seperti sifat pendengar yang ada di kita Allah Ta'ala jadi sama. Dengan sebab ada sifat pendengar, kita boleh dengar. Dengar akan kedengaran tu lah. Kedengaran kita dah dengar tu. Bila betul dengar syarak, halal ke haram. Kalau haram, tu kata jangan kamu ikut dengar. Jangan dengar. Mana gitu? Tapi kalau kedengaran tu hak syarak suruh, naklah dengar. Pak kita nak menghilang sifat pendengar, tak boleh, haram tak hilang. Dah hilang ditulis. Begitulah kita ada nafsu. Dengan ada nafsu lah kita mau. Mau akan suatu kemahuan, kalau betul dengan syarak, halal, wajib, mesti kita kena buat. Kalau kemahuan tu dibetul dengan syarak, haram. Jangan kita ikutkan kemahuan itu. Tu maksud kata jangan ikut nafsu tu. Apabila itlaq, muraknya ikutkan nafsu hak kemahuan yang dilarang. Murak dah. Baik. Itulah makna kata di sini hasrul quwwah fi syai', simpankan kekuatan pada suatu perkara. Tu makna iktimad. Dan iaitulah ada iktimad itulah yang membangkitkan nafsu.
bagi barang yang mau ia nafsu pas kedai mabuk. Yang mau ia nafsu ni akan barang tu panggil kemahuan. Bangkit pada mendapatkan akan maksud dan tujuan daripada barang tu. Sampai itu tempat kita perhati malam. Sebab kalau kita duk iktimak di atas amalan, terkadang nafsu dia suka kita nak buat kebajikan tu syarak suruh. Tapi kalau nafsu kita belum bersih, dia suka nak buat kebajikan, tapi tujuan di sebalik buat kebajikan ada apa lagi? Nak tunjuk kenamaan, nak tunjuk kebaikan supaya dipuji. Situ tempat salah. Sampai orang ahlillah, bila dia buat amalan sunat, dalam keadaan dia ada proses. Bila berasa rajin, berasa bersungguh sangat, dia berhenti. Dia lawan kot tu, dia berhenti mata. Sebab apa? Kerana rajin sangat ni. Kata Kelantan kan. Wah, no rajin sangat ni. Berasa ajik, dia berhenti. Takut apa? Takut nak pergi. Dia lawan belah tu. Tu jihad ni halus sekali ni. Tu dia. Tu mana kata iktimak. Apa tu bila kita iktimak atas amalan, tempat bimbangnya takut nak tarik pergi kepada ujub, ria, takut nak pergi kot. Sebab itulah kita tak sudah kalau selagi dia iktimak atas amal. Justru kita iktimak atas Allah yang memberi taufik kepada kita boleh beramal, baru selamat. Tapi nasbah kita awam tak apa dulu, menggalakkan dulu. Habis itu sikit lagi syarah kata hak musannaf kata min alamatil iktimak ni nasbah dengan orang arif tak apalah. Nasbah kita orang awal, sepatut kita kena pegang situ dulu. Sampai itu kita ada targhib. Siapa-siapa buat kebajikan, siapa-siapa berzikir, pahalanya sekian-sekian, siapa dia puasa sunat, pahala sekian-sekian. Kena targhib kerana dia orang awam baru. Ada pihak dia turut di sini kerana sebuah dengan arif tak boleh. Dia kira salah dah. Nampak tak? Itu dia. Tengok lagi dulu. Dan bermula alamat tanda yang menunjuk bahasa baru dia panggil apa tanda? Ciri. Panggil ciri lah. Dan bermula alamat tanda. Apa kata ciri-ciri panggil dah. Alamat tanda yang menunjuk atas ada iktimak itu di mana tempat kita nak kenal kata ada kata-kata ada iktimak di atas amal. Ialah memilihi akan yang diiktimaknya. Dia suka memilih akan yang diiktimak dan meniliki kepadanya kepada yang diiktimak pada ketika berhadap dan ketika berpaling belakang daripadanya. Situ tempat kita boleh tahu tu kata hati dia iktimak situ tu. Juga iktimak data Allah. Lupa ya lah. Maknanya bila kita bergantung hati dengan suatu perkara, dia duk kira-kira situlah hatinya. Duk paling-paling, duk tengok-tengok. Bila hati duk bergantung situ. Cuba bila hati bergantung dengan Allah, dia tak ada kira lah. Berlaku apa kesilapan, kegelinciran pun, klik pada Allah. Tu nasbah orang arif tak apalah tu. Orang maqam tinggi lah tu. Sampai tu hikmah ni lagi akan datang dia kata hikmah ni munasabah dengan orang awam. So kau tengok depan sikit lagi. Baik. Berkata syarih. Siapa dia? Ibnu Abbad An-Nibzi rahimahullahu ta'ala. Juga kita dah cerita bila sebut syarih dalam kitab ni kena kepada Ibnu Abbad An-Nibzi lah. Sebagaimana kita nyata dah di muka surat 3 dulu. Ni muka surat muka 3 ni. Di nota kaki 2 turun ke bawah qauluhu Syekh Ibnu Abbad, iaitu Abu Abdillah, kunyah dia, nama dia Muhammad bin Ibrahim
bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim, nisbah dia An-Nibzi Al-Himyari Ar-Rundi. Banyak sangat nisbah-nisbah kepada negeri. Ialah dia daripada ulama tasawuf, daripada ahli Rundah. Nama tepat pada negeri Andalus. Mari rekah kata, apabila sebut syarah, dan adalah ia yang dikenalkan dengan Syekh Ibnu Abbad An-Nifzi, dan ialah yang dikehendaki akannya apabila diitlah akan syarah pada ini syarahan. Lagi-lagi akan datang bila kita berkata syarah, murad Syekh An-Nifzi ni lah. Ia ni telah lahir pada tahun 732, berartinya orang awal kurun 8. Mati dia 792. Mana orang semasa lah dengan Syekh Zarruq tu. Tua dia sikit pada Syekh Zarruq tadi. Syarah kata, pada syarahnya, syarah bagi asyarah iaitu Ghaithul Mawahibil Aliyah. Syarah dia, nama dia. Dia kata di sana begini. Bermula i'timad dan bersanad. Atas tafsir bagi. Bermula i'timad dan bersandar, maksud sandar ni sandar hati atas Allah Ta'ala itulah sifat bagi orang-orang arifin yang muwahhidin. Itu sifat orang arif. Dan bermula i'timad atas yang lain daripadanya, lain daripada Allah Ta'ala, iaitu i'timad atas yang lain tu dipanggil kata sifat bagi orang-orang jahilin yang ghafilin. Jahil nasbah orang ni. Ingat molek je kita mengaji kitab ni dah. Nasbah dengan orang arif. Jadi makna orang yang i'timad hati dia bertelekat di atas Allah semata-mata, ni panggil sifat orang arif. Jadi kalau hati tak sampai situ, tak boleh nak panggil orang arif. Kalau kita mengaku dikata kita orang arif, orang panggil dakwa. Bukan sungguh. Sebab sifat nak panggil orang arif tu, hati dia iktimad atas Allah SWT. Tapi bagi orang tu, sama je. Puji, keji, orang celah dia, orang puji dia, orang mengkeji dia, sama je. Sebab dia tengok Allah. Cuma kita ni tempat mazhab, tempat zuhir. Kan nak contoh tak? Seperti orang tengok wayang. Bayang. Yang ni panggil wayang. Bayang bagi kulit. Di bahasa bertukar panggil wayang. Patut orang petani sekali lagi tukar pula wayang jadi royang. Sini riang ke apa panggil? Panggil apa? Panggil apa sini? Sama. Itulah bayang kulit. Panggil wayang. Wayang, tu panggil, asal dia daripada bayang. Kulit tu berulang kan? Kulit tu berulang. Apabila dia letak di pakai tu, dia persuluh dengan lapur tu, maka nyatalah bayang di kain putih, orang tengok di sana, nampaklah bayang tu. Daripada bayang, bertukar, jadi wayang. Orang petani tukar sekali lagi royang. Jadi royang pula tu. Asalnya daripada bayang jadi ke wayang, jadi ke royang. Ala kuliah bayang. Ni tempat nak je lah kan. Tempat kita tengok bayang saat ni tu bergerak dia. Mulut dia bergerak, tangan dia akik bayang dia. Tu wayang bagi kulit dia. Yang menggerakkan dia siapa dia? Adakah wayang sendiri yang bergerak? Maklum bagi kita orang tahu dan kenal, hakikatnya dalang. Itu tak? Hakikatnya dalang. Kemungkinan budak-budak baru ni tak nak kenal pun mungkin ada tak? Tu. Hakikat yang menggerakkan wayang ialah dalang. Demikianlah ambil perbandingan itu, kita boleh duk bergerak ini. Duk bergerak sama ada gerak tangan, gerak mulut, duk bercakap ni, orang panggil zahir jadi di badan kita ini. Yang menggerak kelip pada hakiki Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak menggerakkan, mana boleh nak bergerak sendiri dengan dalil orang kena penyakit. Apa panggil? Tak boleh akak kaki tangan tu. Penyakit stroke.
Orang sana panggil amapa. Mati kaki, mati tangan. Kadang mati sebelah kanan boleh bergerak, sebelah kiri tak boleh bergerak. Kadang-kadang mulut tak boleh nak bercakap kan. Tu dalil kata tua punya tu masih mau dan kanak nak bercakap. Kanak hati dan nak akak, tapi tak boleh nak akak tangan. Itu tempat nyata kata gerak geri kita sebagai mazhab, sebagai apa dia gerak geri tu hak yang zahir di kita. Kita panggil mazhar. Tempat zahir, tempat nyata di kita. Yang tempat nyata gerak diam di kita. Yang menggerak, yang mendiam Allah. Jadi bagi orang arif, dia tak tengok situ, dia tengok klip tu Allah tu. Sebab tu kita boleh bergerak sembahyang, rokok, sujud dengan sepenuh, dia tengok Allah beri taufik kepadanya. Maka hati dia situ. Adapun kita tu lenyap, tak nampak lagi situ. Duk nampak kita baru. Tak? Macam lah budak-budak, kanak-kanak tengok wayang, duk nampak wayang, tak nampak dalam. Pada mata kepala tak nampak dalam, duk tah panggung tu. Ditebang dengan kain, tak nampak dalam tu. Duk nampak wayang ni. Tapi bagi orang yang kenal, walau tak nampak mata kepala tentang dalam, tapi mata hati dalam. Ini betul-betul orang arif itu, hati dia sapa kepada segala perbuatan dia pandang Allah yang buat. La ilaha illa fa'ila hakikatan illallah. Dia pergi situ. Sebab tu bagi dia, kalaulah kita duk iktimad atas lain pada Allah, tu orang panggil kata apa dia? Sifat orang jahili ghafili. Jahil nasbah orang arif, bukan jahil dalam medan dah. Itu dia. Itulah sifat bagi orang yang arifin dan muwahhidin. Pak kita main tengok sikit nota kaki 1 2 ke bawah tu. Qauluhu orang-orang arifin. Isi wasah daripada arafa ya'rifu irfanan ma'rifatan, dan mereka itu orang-orang arifin ialah orang-orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kenal tu sebenar-benar kenalnya. Ia panggil makrifat khassah dia panggil. Adapun kita orang mukmin secara umum semua kenal. Kenal Allah tapi kenal secara umum. Lah mana kenal sebenar-benar kenal? Dengan bahawa sampai maqam hati mereka itu sampai kepada maqam musyahadah. Artinya senantiasa memandang mereka itu, orang-orang arif itu dengan mata hati sentiasa memandang akan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Supaya kita banding saat ni lah. Bagi orang hati siapa tengok mata tu wayang, mata hatinya dalam. Bergerak di wayang, hati siapa kepada dalam yang menggerak. Bukan semata-mata wayang yang bergerak. Ini supaya kita tak bergerak. Kita berasa kata kita lah kanak berasa nak akak, kita akak tangan. Kanak kita nak jemput capai, kita holah. Kanak kita tu panggil ikhtiar kita. Serta holah panggil usaha kita. Ikhtiar usaha di segi akidah bahasa pada kita. Kita lah yang bergerak. Orang tak kata Tuhan yang bergerak. Salah. Dia tak kata Tuhan yang bergerak. Kalau kata Tuhan yang menggerakkan, betul. Ataupun Tuhan yang menzahirkan gerak pada hamba, itu betul. Tapi kalau kata Tuhan yang bergerak, itu salah. Lagi pula jahat adab tu. Itu makna kata bagi orang arif tu lalu dia kenalnya apa segala gerak geri, mata dia tengok ke situ, hati dia sapa kepada Allah. Tu makna kata dengan bahawa sampai maqam hati mereka itu, orang-orang arif itu sampai kepada maqam musyahadah. Apa maksud? Artinya senantiasa memandang mereka itu, orang-orang arif, dengan mata hati memandang akan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Pada melakukan semua perkara. Ini kalau panggil apa? Tauhid apaan ni? Atau boleh juga nak kata gini. Atau dikatakan
orang-orang yang telah sampai mereka itu kepada maqam ma'rifat khassah ataupun maqam irfan. Macam-macam panggil lah tu. Apa pula maqam ma'rifat khassah? Dan iaitulah maqam ma'rifat khassah atau maqam irfan tu satu kelakuan hati bagi seorang hamba yang apabila sampai ia seorang hamba kepada suatu kelakuan tu, nascaya jadilah celaan orang-orang yang mencelanya dan pujian orang-orang yang memujinya seorang hamba itu jadi yang bersamaan oleh keduanya. Nah, bagi orang tu, orang mengkejikan dia sama aja. Orang puji dia pun sama aja. Adapun kita, macam mana kalau orang puji? Rasa suka hati, bangga hati. Kita kadang naik pada unjuk perasaan tu. Kadang naik pada ria tu, naik pada sombong kadang-kadang tu. Kalau orang mengkejikan kita, dapat maklumat kata orang duk mengkeji kita, orang duk mencelakan kita, rasa macam mana? Susah hati, nak marah lah, sedih lah, duka lah. Ini kita tak sampai pergi ke situ. Adapun bagi orang sampai ke makam tu, sama je celaan orang yang mencelakan dia, pujian orang yang memuji dia, bagi dia jadilah kedua-dua tu yang bersamaan keduanya. Pada sisi mereka itu, di sisi orang arif. Sebab apa boleh sama? Sebab apa boleh jadi samaan? Ilahnya kerana pandang oleh mereka itu mata hati dia ada. Kerana pandang oleh mereka itu akan bahawasa semuanya celaan orang yang mencela dan pujian orang yang memuji itu, semuanya itu ialah yang datang semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak kita terasa hati ke mana? Seperti kita mengaji di seorang guru. Guru pula kasih cinta kepada kita, sungguh dia ajar kita, kita pun berseru dengan dia. Tiba-tiba dia nak muji kita, dia celah kita, dia maki kita. Kita rasa mana? Tak ada rasa apa. Itu guru kita, serahlah kita kepada dia, ikut dia. Itu satu ajaran. Kadang-kadang kita duduk mengaji. Apabila guru marah sikit, nanti kadang-kadang kita ingat masa apa tak ada salah. Guru marah pada kita, kadang kita berdendam dengan guru. Lagi cerita ke ibu bapa, ibu bapa pula turut berdendam. Ni jauh orang panggilnya. Tengok satu cerita, satu hikayat. Seorang anak raja, dia mengaji di satu guru. Apabila guru ajar, ingat anak raja, tapi baik. Dia anak orang lebih, anak orang mulia, anak orang besar kita panggil. Di segi pangkat. Tapi baik berjuruh dia mengaji dengan Tok Guru, tak pernah salah dengan guru. Apabila dia nak bermohon balik ke rumah, nak berjumpa dengan guru sebagai beradab, minta izin pada guru nak balik, maka dengan tidak apa-apa pun, guru sengaja pukul muridnya itu. Pukul. Yang tak ada satu yang tak ada satu kesalahan. Dia pukul. Maka murid pun baik hati, tak kata apa, diam saja. Tengok, guru diam saja. Seolah dia dah cari apa guru pukul dia nak ajar di mana. Sebab ajar cara kitab, cara apa, nasihat tu kok dah ajar. Tapi bila dia nak selamat tinggal nak balik, guru pukul dia. Dia pun baliklah, tak ada apalah balik. Takdir Allah Ta'ala bila ayah dia tu meninggal, ditabah dia lah jadi raja. Setelah ia beberapa lama ingat kepada guru. Mari nak ziarah guru. Dia tidak jemput guru kita, dia mari ziarah guru. Walaupun dia jadi besar, dia hormat pada guru, dia mari ziarah guru. Bila mari ziarah guru, di samping ziarah dia tanya,
Anak tanya, wahai guru, yang guru pukul saya dulu tu, apakah ajarannya? Dia tanya kok tu. Bukan tanya nak balas dak. Kita dak boleh royak keluarga tu mari. Mama ajar anakku macam mana? Apa itu? Nak boleh sikit banyak habis ilmu. Nah, baik. Maka dia bagus. Maka nak royak. Kerana aku tengok mu ni seorang yang bagus. Bagus lama mu duk mengaji dengan aku, duk tengok akhlakmu bagus dan mu tak pernah salah. Tengok. Walau begitu sekalipun setelah mu nak balik, aku tahu bahawa bila ayahmu meninggal sekali lagi, mu akan ditabah jadi raja. Jadi raja besar. Apabila mu jadi raja besar, aku nak ajar mu supaya mu tidak buat zalim kau. Sebab apa? Sebab ni aku ajar aku buku dengan mu tak salah, mu rasa apa? Macam mana perasaan? Dia teringat aku tu aku salah apa? Maknanya begitu. Jadi mana kalau mu jadi raja besar nanti, kalau mu buat zalim kau orang sedih kepada mu macam ni. Oh, bagus tu, bagus, bas. Terima kasih. Ni ajaran guru ni jauh dia pergi. Lepas ni hak kita salahnya, goda kerana salahnya mengamuk kita semua setengah-setengah orang. Tengok. Tak itu kan? Guru ajar apa tu tanya macam mana? Hanya nak ajarnya, dia ajar dah ni cara dia pukul dia ajar. Ajar kata supaya nak berasa mu tak bisa salah nak biar. Nak berasa. Mu kelik jadi orang lebih nanti, jangan buat zalim kau orang. Oh, ajaran ni dalam. Ajar berasa betul. Man lam yazub lam yadri. Siapa belum rasa, tak tahu. Dia rasa. Sedihnya apa buat dan bila klik jadi besar, jadi buat zalim kau orang. Tengok guru ajar rasa. Jadi tengok dalamnya. Inilah maka ilmu macam inilah yang nak jadi kita ni, hati tu sampai kepada maqam tu. Tu panggil maqam musyahadah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Dalam istilah dia. Tidak aku lihat ke suatu benda dengan mata kepala, malaikat aku lihat hati Allah pada. Tu maqam orang tu. Gak bila situ, orang dok kata ke dia tak ada sila ke orang tu, dia sila dari Allah. Pasal apa nak berdendam dengan Allah? Tu dia. Jadi kalau kita berdendam, jahat adab nak. Supaya ayah kita dah ajar kita nasihat pada kita. Kalau dia marah, dia kata macam mana apa kita? Kita sebagai anak. Sekaligus walaupun kita beri sebab ayah ni jadi melampau sikit. Sekalipun tak kata apa, ingat kita anak, dia ni bapa. Sebab ada dia, ada kita. Sebab dia, ada kita. Walaupun dia marah lah kita dia. Ini yang panggil anak yang buat berbukti pada ibu bapa. Kan setengah orang berdendam, nak marah bapa. Tengok, itu salah. Ini pun demikianlah. Sebab orang sampai ke makam tu, hati dia iktimak, hati dia betul lekal. Kalau kata bergantung, hati dia bergantung dengan Allah semata-mata. Hati senantiasa melihat Allah. Bila senantiasa melihat Allah, apa perbuatan yang nampak zahir di mulut si Anum, zahir di mulut si Khalid, zahir celaan daripada mulut si Khalid, dia celah kita, tapi dia tak tengok di sekat si Khalid dah. Kecek buat sahabat boleh, Khalid celah dia. Tu buat sahabat saja, sana saja. Tapi bila hakikat Allah, sebab tu sama bagi dia. Tu. Itu sifat orang itu. Tu makna katanya maqam makrifat khassah, iaitu satu kelakuan hati bagi seorang hamba yang apabila sampai ia seorang hamba tu kepadanya, kepada satu kelakuan tu, nascaya jadilah celaan orang-orang yang mencelanya seorang hamba, dan pujian orang-orang yang memujinya, memujiakannya, itu jadilah yang bersamaan. Kalau orang mengaji ibarat panggil khabasara. Jadilah yang bersamaan oleh keduanya. Apa dia, celaan dan pujian tu pada sisi mereka itu sama je. Sebab apa sama? Kerana pandang oleh mereka itu, yakni pandang dengan mata hati mereka tu, akan bahawa semuanya celaan dan pujian tu, semua tu ialah yang datang ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni
daripada perbuatan Allah pada hakikat ia sebenar. Cuba tengok ayat. Ada isyarat dalam ayat. Ketika selesai perang Badar, waktu ahli Badar mencapai kemenangan, Allah Ta'ala beri pertolongan, bukan nasrah daripada Allah. Siapa ada bercakap waktu ahli Badar, oh kita boleh bunuh tu, kita boleh bunuh yang ni. Maka bila duduk bercakap sedap begitu, Allah Ta'ala nak jaga, takut sedap dia bercakap, siapa naik kepada takabur. Cakap sedap, takut nak naik ujung, takut nak ria. Allah Ta'ala sekat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu bunuh mereka itu. Yang mati 70 di Badar tu. Yang boleh tawan pula 70, 140. Yang kata bukan kamu bunuh. Walakinnallaha qatalahum. Dan tetapi Allah bunuh akan mereka itu. Senyap. Tak cakap besar lah kan. Mula cakap besar. Kita berjaya. Kita boleh mencapaikan itu, ini. Bukan mau bunuh. Ya. Allah Ta'ala jaga. Takut menjadi salah. Dia suruh kita syukur. Itu dia suruh kita syukur. Cuba kita tengok contoh. Kita baru keluar daripada semaya. Apa disyarak ke istighfar. Kalau kira nampak tubik pada baik istighfar apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tubik dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kiri kosak beradah. Salam kepada mereka sebelah kanan daripada jin manusia yang mukmin, malaikat jin manusia yang beriman. Depan, kiri, kanan. Itu kan? Belakang daripada segala malaikat jin manusia yang beriman. Lepas tu kan sudah. Astagfirullahaladzim. Istighfar apa? Tengok tu. Sabar. Dia ada solat kita macam-macam, dia mari macam-macam ke tu. Istighfar. Walah baru tubik je daripada, baru keluar kita daripada ibadat. Datuk istighfar. Begitulah lepas kita ambil wuduk, tengok doa lepas wuduk. Semua tu mana tak lupa ajaran tu supaya kita terikat. Nak makan bismillah, sudah alhamdulillah, supaya hati dia terikat semua. Kalau mulut boleh sebut. Tak ada sebut pun hati tak lenyap. Tu dia panggil pasal pemakan tu panggil. Tu dia. Lepas tu Nabi SAW dia ambil segenggam pasir tu. Dia pegang, dia punggah, panggil apa sini orang kita? Panggil apa? Apa dia? Apa dia? Pari. Muka faham juga. Dan nak tahu bahasa saat ni tak bernyata lagi. Panggil apa? Baring. Paling. Baring. Ling. Masya-Allah. Baling. Kita sana pun guna tapi pakai makna lain. Kita sana baling ni macam kalau dia gini, nak supaya balik, cuba balik, cuba buka, baling tu. Baling. Balik. Sana panggil baling lah tu. Kalau hak macam ni tak panggil baling lah. Panggil ungar, panggil pegang, panggil. Sini faham lah? Sebut ungar, faham lah? Jadi, klik pada ayat. Tak kalau Nabi SAW ambil segenggam tanah kan? Dia baling ni lah. Dia baling. Hanya siapa masuk mata kufar Quraisy kata, itu sebab dia boleh tawan tu. 70 tu. Maka Allah Ta'ala kata juga, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukanmu Muhammad. Lontar. Kita ambil bahasa kita. Rama yarmi mana lontar. Pegang, punggah, baling kata je lah. Wama ramaita, bukanmu lontar tu Muhammad. Iz ramaita, ketika engkau lontar, bukan engkau lontar. Tak ke panggil jadi berlawanan? Ketika engkau lontar, bukan engkau lontar. Macam mana faham? Yakni pada hakikat bukan engkau lontar. Ketika mu usaha lontar tu hakikat bukanmu. Walakinnallaha rama. Dan tetapi Allah lontar. Mana dengan taufik hidayah daripada Allah, mukuasa lontar. Dengan lontar segenggam, tapi masih masuk dalam mata kufar pegamai.
Itu mana kata hakikat di situ. Jadi buat sahabat pun diam, tak cakap. Ini sepatutlah kita boleh amal, kita boleh zikir, boleh kita boleh baca Quran. Yang kita bangga-bangga dengan itu, takut-takut jadi ikut ria kata. Hanya kita boleh syukur. Bersyukur betul. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri taufik bila kita baca Quran. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia nak jaga. Ini yang panggil, ni nak jaga hati. Jaga hati supaya bersih. Dan bila bersih di batin, apa yang buat sikit jadi zahir, tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Itu ilmu ni nak jaga. Itu dia akhlak batin dia panggil. Sebagai menyempurnakan. Dia panggil iman, Islam, ihsan. Ini makam ihsan. Balik kepada awal. Itulah kata syarah bermula i'timad dan bersandar atas Allah Ta'ala. Itulah sifat bagi orang-orang arifin yang muwahhidin dia panggil. Dan bermula i'timad atas yang lain daripada Allah. Itu maksudnya yang lain tu amalan kau. Itu sifat bagi orang-orang jahilin yang ghafilin. Dalam medan ni. Tidak nafikan alim, pandai dalam bab zahir syariat. Dia panggil jahilin ghafilin dalam bab ni. Sama adanya yang lain tu. Kalau kata mana? Iktimad atas yang lain tu bersifat bagi orang jahilin. Sama adanya yang lain tu, segala ilmu mereka itu, tengok. Kita belajar mengaji. Ke mana kita dapat ilmu? Dengan kita usaha belajar, kita dapat ilmu, maka ilmu yang kita dapat hasil daripada belajar panggil ilmul kasbi. Yang kita dapat melalui usaha. Tanya, belajar, mengaji, panggil kalah. Apabila kita dapat ilmu, kadang-kadang kita berpegang dengan ilmu. Dia nak jadi, kadang-kadang nak jadi ujung. Kita tahu semuanya pandai. Itu iktimad atas yang lain tu sifat orang jahilin. Sama ada yang lain tu, segala ilmu mereka itu, ataupun segala amalan mereka itu. Amalan solat, zikir, amalan harta, sedekah, zakat, wajib, ataupun ahwal bagi mereka itu. Sama ada yang lain tu, segala ahwal ni mana kelakuan hati. Kita boleh bersifat dengan apa? Malu. Kita boleh bersifat dengan tawaduk. Yang kita iktimad tu hanya Allah yang memberi kepada kita. Dia suruh iktimad kita. Intaha. Ini intaha perkataan syarah. Dan yang dikehendaki dengan ahwal. Sebenarnya syarah kata apa dia? Yang lain tu ahwal. Dan yang dikehendaki dengan ahwal tu apa? Iaitulah segala kelakuan hati mereka itu. Apa dia kelakuan hati? Daripada segala sifat yang mahmudah. Yakni segala sifat yang dipuji pada sisi Allah. Seperti ikhlas pada semua pekerjaan. Ada sifat mahmudah. Dan sabar daripada segala ujian. Ada sifat mahmudah semua. Sifat yang dipuji. Sabar daripada segala ujian Tuhan. Dan lagi syukur pada ketika dapat akan pemberian. Itu sifat mahmudah. Dan qanaah. Apa qanaah? Yakni rasa cukup dan memada dengan segala apa yang adanya. Qanaah. Orang petani juga panggil genap. Arab tu lah. Qana'a, qani'a, yaqna'u, qana'an. Katanya kata genap. Makan nasi tak genap weh, dia kata. Kenapa genap? Cukup lah. Oh tak genap weh. Dia puasa nak lagi, barangnya habis. Oh tak genap weh. Apa tak genap? Tak cukup kan? Tak genap. Daripada Arab qana' tu lah. Qana'a. Apa dia? Iaitu rasa cukup dan memada dengan segala apa yang adanya. Itu panggil qana'ah.
Tu panggil sifat mahmudah, sifat jadi puji semua tu. Lawannya dia apa? Lawannya qanaah, lawan dia tamak. Tamak. Lobo. Lobo panggil. Dan tawadhu' yakni rendah diri kerana Tuhan. Rasa rendah diri kerana Tuhan. Jadi kalau rasa rendah kerana lain tak ada. Sebab ada datang waris pada hadis man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu. Siapa tawadhu', siapa rendah diri. Rendah diri kepada orang yang kaya. Tapi rendah bukan kerana Tuhan. Li ghinahu kerana kekayaannya. Zahaba sulusa dinihi. Hilang oleh 2/3 agama. Tu nak ayat kecil dah. Kita disuruh tawaduk kepada siapa saja. Tapi tawaduk kerana Allah. Kita rendah diri kepada orang kaya. Kerana kekayaan dia tu. Itu dia panggil. Itu bukan sifat mahmudah. Sebab tu kait tu. Tawaduk yakni rendah diri kerana Tuhannya. Itu sifat mahmudah. Dan lagi redha. Apa redha? Yakni rasa puas hati dengan qadanya, qada Tuhan. Rasa puas hati. Itu panggil redha dengan qada. Itu semua sifat mahmudah. Redha dengan qada. Dan lain-lain lagi, ada banyak lagi. Itu murad dengan ahwal. Jadi kalau kita dapat sifat-sifat tersebut, hanya hati kita pandangkan Allah yang kurniakan kepada kita. Sebab apabila silap di situ, hanya kita syukur mata. Sebab itulah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia sembahyang hingga jadi bekak kaki seketika. Sahabat tanya bagaimana ya Rasulullah engkau begitu lalu? Nampak sepada menyusahkan diri. Sedangkan engkau Allah janji daripada engkau itu tak diambil salah dah. Apa engkau dah menyusahkan diri begitu lalu? Lalu dia jawab kata, afala akunu abdan syakura? Maka tidakkah aku ni hamba yang sangat syukur? Dia jawab gitu. Mana nak syukur di atas nikmat Allah Ta'ala bagi itu bukan main. Lebih tu hari ke dia kan? Sayyidil khalqi wal anam. Hari ke dia. Maka dia nak syukur waktu tak pada lagi. Amal siapa bekak kaki tak pada lagi. Nak syukur. Bukan amal kerana takut ke dosa. Dia tak dosa dah. Dia maksum. Allah Ta'ala kata, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Bagaimana? Bukan dia beramal tu kerana takut ke dosa dah dia. Hanya dia hamba sangat syukur. Itu dia. Kita boleh solat. Syukur di atas taufik Allah Ta'ala boleh beri. Nak syukur betul. Tapi kalau kita duk iktimat atas amal, bila kita buat, rasa kita banyak amalan. Bila banyak kita nak jadi orang lain tu. Bila orang sebut, kita rajin melawan bahasa orang lain. Sebab itulah, ilmunya duk jaga situ lah. Duk jaga situ. Baik. Dan berkata Syekh Syarqawi rahimahullahu ta'ala pada syarahnya. Syarah dia Al-Minahul Qudsiyah. Sebut belaka tu. Syekh Syarqawi sebut di nota kaki berapa? Di muka 4, muka surat 4, nota kaki 2 tu. Asy-Syarqawi iaitulah Syekh Al-Allamah Al-Fahamah Al-Muhaqqiq Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim Asy-Syafi'i Al-Azhari. Dia ni orang Kedia Zikir. Dapat tengok tahun lahir dia tu. Tahun lahir dia 1150. Bermakna orang masuk dalam kurung 12. Kurung 12. Mati dia masih dalam kurung awal kurung 13. Syarqawi inilah yang kita maklum setengah pada karangan dia Hasyiah ala syarah tahrir itu Hasyiah ala tahrir bagi Syekh Zakaria.
Itu Syekh Syarqawi. Nah, baik. Dia katakan. Dan berkata Syekh Syarqawi rahimahullahu ta'ala pada syarahnya, iaitu nama syarah Al-Minahul Qudsiyah. Di atas syarah Ibn Atta' ni juga. Dia kata, dan bermula orang yang bersandar atas amalan itu adalah ia dua bagai. Baca dua bagai lah, dua macam. Yang pertamanya orang abid. Dalam istilah panggil. Apa orang abid? Yakni orang yang rajin dan bersungguh ia pada buat segala ibadat. Semaya sunat lah, berzikir lah, macam-macam zikir dan wirid yang diaturkan. Yang rajin dan bersungguh pada buat ibadat. Lepas tu tempat nak panggil orang abid, tengok di ilat dia apa dia sungguh tu. Supaya, tu ilat, tengok di ilat dia. Orang yang rajin dan bersungguh pada buat segala ibadat. Bila kata buat segala ibadat, ibadat yang sunat-sunat lah. Supaya dapat ia akan masuk syurga. Tu hati dia tak situ. Dia bersungguh ibadat. Ikhlas dia buat tu. Tapi supaya dapat ia akan masuk syurga di akhirat. Hati letak situ. Dan supaya lagi lepas ia daripada neraka. Itu panggil ikhlas. Murtabak lagu tu kepada murtabak orang abid namanya. Tak panggil orang arif dah lagi. Ni kebanyakan kita ni kalau hak rajin sungguh hati dia situ. Dia ingat di itu ke pahala, itu kebajikan nak. Syurga, nikmat syurga, tu panggil murtabak orang abid. Dan yang keduanya daripada dua bagai, orang salik namanya. Ataupun dengan kata lain, murid namanya. Yang panggil murid, sekali-sekala panggil salik, sekali-sekala panggil lagi sair. Asabik daripada lurah kak, salik orang yang sedang berjalan, bersuluk. Said waktu juga sarayasi berjalan. Mana orang dalam beribadat. Bersungguh ibadat seperti tadilah, tapi kosak dia tak serupa dengan orang abid. Yakni orang yang bersungguh pada ibadatnya, tapi lain kosak supaya sampai ia. Orang yang bersungguh ibadat tu supaya sampai ia kepada hadratillah subhanahu wa ta'ala. Hati lagi situ. Ia bersungguh pada ibadat supaya hati dia sampai ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tengok pula bila sebut hadratillah. Apa dia? Turun ke satu bawah. Qauluhu hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan juga hadrat ilahiyah. Apa panggil? Ataupun panggil juga hadratil qudus. Pun panggil juga. Apa arti? Dan iaitulah hadratillah tu satu kelakuan hati. Ya apabila sampai kepadanya, kepada satu kelakuan, sampai oleh orang salih, yakni orang yang bersuluk dan beribadat kepada Allah tu, supaya hampir daripada Allah. Hampir maknawi maklum supaya dekat hati dia daripada Allah. Satu kelakuan hati apabila sampai kepadanya oleh orang salih, jawab, nascaya dinamakan dia orang tu orang wasil. Panggil orang wasil dan arif billah. Panggil orang sampai, dia panggil itu. Dan yang dikehendaki dengannya, iaitu bahawa adalah ia, yang dikehendaki dengannya, dengan orang wasil itu, iaitu bahawa adalah ia seorang pada kelakuan. Dia boleh terklik sini. Apa dia hadrat. Dan yang dikehendaki dengannya, dengan hadrat Allah. Boleh klik situ. Iaitu bahawa adalah ia seorang pada kelakuan hati, yang tiada pandang ia seorang, malaikat hanya akan Tuhan semata-mata. Klik kata dia.
Hal keadaannya yang fana dan lenyap dari segala akwan. Lenyap pada pandangan mata hati dia tu daripada segala akwan. Akwan panggil makhluk, panggil Allah. Cuma dalam istilah tasawuf banyak dia panggil akwan, aghyar. Dia panggil lah dia ada. Makna tu lah ya. Akwan jamak pada kaun, kaun dengan mana kain. Klik pada suatu yang ada selain pada Allah. Klik pada alam, makhluk, hadis. Cuma dalam tasawuf banyak dia guna hawadis, segalanya baharu. Alam dia guna. Tapi kalau bila masuk dalam tasawuf banyak dia guna akwan, sekali-sekala panggil kainat, sekali-kala panggil aghyar. Dalam istilah dia Lagi pula yang bertawajuh hatinya, tuju hatinya kepada Tuhan yang Rahman. Namanya orang sedang beribadat, bersungguh beribadat supaya nak wisapah hati kepada hadrat ilahiyah. Nama orang lagu tu panggil orang murid ataupun orang salik namanya. Apa dia macam-macam lah pula tu. Cara bersuluk macam-macam supaya kita orang mengajilah. Itu panggil ambil nama istilah pokok-pokok dia. Maka orang ambil itu bersana mereka itu atas segala amalan. Hati dia tak sana ke atas segala amalan. Bersana pada boleh masuk oleh mereka itu akan syurga. Dan juga bersana pada bersuka, boleh masuk mereka itu akan syurga. Dan pada bersuka-suka di dalamnya, di dalam syurga. Dan juga bersana pada lepas mereka itu daripada azab Allah. Tu orang buat amal, letak hati begitu, panggil orang abid. Orang abid. Dan orang salik atau murid itu bersana mereka itu atasnya, yakni atas segala amalan tu, pada boleh sampai mereka itu kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bukakan akan segala hijab dinding daripada mata hati mereka itu. Yang kita dah tak nampak pasal ada hijab, hijab maknawi. Pada dinding ni, kita tak nampak, tengok orang sebelah sana. Orang sebelah balik sana kita tengok tak nampak dengan mata kepala. Sebab apa? Sebab ada hijab, ada dinding penyekat yang sekat kita tak nampak. Begitulah orang yang dalam mata hati. Apabila ada hijab, tak sapa kepada hadrat Allah. Lepas tu nak sapa melalui zikir, melalui amalan, melalui aura-aura. Maka dia sungguh buat amal supaya hati nak sapa situ. Maka selama tangga sebelum sapa situ panggil orang salik. Supaya orang menuntut ilmu bersungguh. Tu orang kata kena mengapa? Menghafal. Tu orang kata kena baca kitab tu. Baca. Atau apa ikut guru atu. Orang tu orang murid. Tapi bila jadi Melayu, anak murid. Anak murid dia panggil kita tak? Tu murid. Maka kedua-dua tu masih hati tu duk bertelekan simpan di atas amal. Masih duk kata situ. Dan apa lagi? Supaya dapat hasil bagi mereka itu oleh segala sifat yang mahmudah padanya, pada hati. Dan segala mukasyafah dan asrar. Segala buka-bukaan dan segala rahsia ilahiyah Allah Ta'ala buka bagi dia. Allah Ta'ala tak buka kepada orang yang hati belum suci bersih. Sebab bagi rahsia. Supaya kita misal kita. Bila rahsia, takkan kita nak royak kepada orang yang kita tak percaya. Tak royak dah itu kan? Rahsia kita tak royak. Walaupun kawan. Apa tadi panggil saing. Saing yang rapik. Tapi kadang-kadang kita tak percaya hati. Kita tak cerita rahsia. Itu kata asrar ilahiyah. Apabila orang yang bersih, kita berasa tahu harap percaya pada dia, baru kita royak rahsia. Aku royak rahsia kamu kerana aku harap padamu tak buka rahsia. Baik itu nak sifat rahsia. Begitulah orang yang hati bersih dengan Allah, Allah beritahu asrar uluhiyah. Sampai tengok orang nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam, dia boleh tahu Allah Ta'ala beritahu rahsia ke dia.
Orang kahwin tahu ke dia, tak suruh menyapa kepada umat. Dia tak menyapa, tahu sekat dia. Hingga dia kata, kalau kamu tahu barang yang aku tahu, jika kamu suka di dalam dunia ni sedikit, dan kamu menangis tu banyak. Seolah-olah kata Rusia ni tak patut kamu nak tahu. Orang petani panggil, tak padan kamu nak tahu. Supaya kita kata, apa dia? Lori. Boleh muat setakat mananya berat. Berat muat dia tu sekian. Nak muat lebih, tak boleh. Tak, kita tak. Kereta berapa, lori ke berapa panggil, dia ada apa dia hak dia kan. Muatan boleh berapa tan beratnya. Berapa pikul berat boleh muat dia. Kalau muat lebih, takkan undang-undang salah? Salah. Undang-undang salah. Begitu juga Allah Ta'ala nak beri rahsia ni kepada hamba dia yang bersih. Padahal dengan rahsia banyak dia boleh tahu, dia boleh fikir. Allah Ta'ala beritahu. Tapi kalau kita hati tak bersih, Allah Ta'ala tak beritahu lagi. Apa tu orang ni, dia dah buat amal nak sampai ke situ. Sungguh dia buat amal zikir tu, zikir ni, wirid tu, wirid ni. Letak hati, supaya hati dia tu bersih, boleh sampai pada hadrat ilahiyah. Boleh tahu asra. Maka orang sedang ada buat amal kau salah tu, nama murid. Salik, sair. Maka orang tu, masih duk bergantung dengan amal lagi. Itu dia. Dan bermula tiap-tiap satu daripada keduanya. Apa keduanya? Dua bagai itu. Bagai orang abid dan orang salib dia. Tiap-tiap satu daripada kedua itu yang dicela akan dia. Masih dicela. Dan yang lahir ia tiap-tiap satu tu daripada memandangkan dirinya dan membangsakan akan segala amalan itu kepadanya, kepada diri. Apa maksud? Kita takrir sikit. Yakni bahawa tiap-tiap satu daripada dua bagai orang itu, orang abid dan orang salih itu, lahir ia daripada perasaan di dalam hati bahawa dirinya lah yang beramal. Dia masih dia berasa kata dirinya lah yang beramal. Maka kerana itulah, kerana apa? Kerana lahir daripada perasaan dalam hati bahawa dirinya yang beramal, sebab itulah membangsa ia akan segala amalan itu membangsa kepada dirinya. Dan tiada pandang ia akan yang lainnya. Itulah. Wallahu a'lam. Dan adapun segala orang yang arif, maka tiada pandang mereka itu bagi diri mereka itu akan suatu jua pun. Tak kata apa, tak nak pandai dah. Daripada segala amalan, sehingga nak bersandar mereka itu atasnya atas amalan, tak, dia tak ada pandai situ. Bahkan pandang mereka itu, orang arif tu, segala orang arif, dia pandangkan akan bahawa fa'ilnya yang hakiki itu, orang yang membuat pada hakiki ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia duduk situ. Dan bahawa diri mereka itu, orang arif itu, hanya ia, diri dia tu, semata-mata tempat bagi zahir dan nyata. Oleh demikian segala amalan itu sahaja. Supaya tengok wayang, gerak wayang tu, iaitu yang menggerak tu dalam. Bila dalam menggerak, zahir bergerak di wayang. Panggil wayang tu berjalan. Tak kata? Wayang berlari. Gitu je. Kalau wayang gambar, apa tu juga? Kau tengok tu. Kadang-kadang orang pelambat gambar dah. Main bola ke, main berlomba, apa dia, berlari tu. Nah, apabila dia sapa dua orang, sekaligus nampak super seri. Sama bila sama tu kadang-kadang timbul, nak kata siapa menang tu, menang kalah tu. Timbul hujah situ. Dalam itu pelambat gambar. Bila pelambat gambar, dia jalan-jalan. Nampak selalu yang ni menang, yang ni. Allah kalau tengok mata kasar, seri. Sama. Tengok dengan gambar cepat, sama. Tapi bila slow dia beramal. Sikit sangat hal ni dulu. Baru nampak. Kalau kita mati gambar kerah. Gambar kerah nak. Tengah dia berlompat,
Kita mati dengan bapak. Cakap tu. Kita pak, ya berapa pula. Tu nak ayat kata, belah tu. Demikianlah tengok gambar mestilah di kita. Kalau Allah Ta'ala mati sebelah, mati tangan sebelah. Allah Ta'ala gerak dengan gerak khanak gerak semua. Tu papai murta'ish. Orang penyakit apa sini panggil? Tangan gini sama. Apa dia? Kau tanya tu banyak dah. Apa? Bahasa orang putih, bahasa Melayu tu. Bahasa apa tu? Saya putih nak bahasa Melayu Melayu, apa panggil? Tak ada. Tak ada. Orang petani pula, bahasa orang petani ada. Dia panggil, kalau Arab panggil murta'ish, irti'ash, masdar. Irti'ah, orang petani panggil misianggah. Itu maksud tu. Kadang-kadang kepala jadi. Jadi itu sama. Kadang-kadang tangan. Susah sekali dia nak minum, kena orang tolong dia. Tolong suap air. Pasal dia nak pegang cawan, gelas tak boleh pasal dia ada gini. Nak suap nasi pun kena orang lain tolong suap. Orang petani panggil penyakit misianggah. Arab panggil irti'ash. Orang yang penyakit itu Arab panggil murta'ish. Tempat naknya di mana tu? Tempat nak kata, kita tak mau pun bergerak. Tapi apa boleh buat, dia Allah menggerakkan, bergerak. Bagi orang yang kena penyakit stroke tadi tu, mati kaki tangan. Kanak nak akak tak boleh. Orang lain tolong pergi akak tangan. Bila lepas, jatuh. Bila akak, lepas, jatuh. Tu apa? Di sini tempat nyata dah kata, nampak selalu kata bukan kita. Tapi kalau selagi kita boleh duduk bergerak, serta dengan kehendak mai berasa nak bergerak, tak akak. Pasal nak turun tangan, kita turun. Kan nak pasal nak capai, nak ambil, kita capai. Jadi berasa kita dah lah. Tak ada berasa lain dah lah. Apa berasa nak solat, mari berasa nak sembahyang. Kita terkebir, Allahu Akbar, tengok boleh kata molek. Tangan pula akak dua belah. Baca pula, rokok pula, iktidal pula. Tak berasa kita. Kita lah. Nak kita siapa lagi? Tak ada berasa kata dari Allah. Itu kita masih duk pandai amalan tu. Tapi bagi orang arif, Allah Ta'ala akad hati dia sapa kepada pandang Allah. Bagi orang ni selamatlah. Itu dia. Itulah maksud kata, ada pun orang arif, tiada pandang mereka itu bagi diri mereka itu akan suatu jua pun daripada segala amalan. Tak pandang tu sehingga nak bersana mereka itu atas amalan tak. Bahkan pandang mereka itu akan bahawa fa'ilnya yang hakiki, hak yang melaku kepada hakiki, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Dan bahawa diri mereka itu tu dia pandang kata, bahawa diri mereka itu hanya ia diri tu, semata-mata tempat bagi zahir dan nyata, oleh demikian segala amalan itu sahaja. Pada naik ke Makkah tu bukan boleh naik sendiri. Hak tu Allah lah akak naik kepada siapa hak dia pilih. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Klik situ lah pula. Allah lah menentukan mereka dengan rahmat dia semata-mata. Mereka ia kehendaki. Asal ayat tu mari nak tolak jawab kita dan kehendak orang-orang ahli kitab daripada Yahudi, Nasara dan juga musyrikin nak sekat, nak halang supaya kebaikan tidak turun berlaku ke atas orang-orang mukmin. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Kehendak kita mereka juga boleh tak saya jadi turun nampak kebaikan pada orang mukmin. Tapi Allah Ta'ala kata, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Dan Allah menentu pilih dengan rahmat, semata-mata rahmat Allah. Tak ada apa-apa. Daripada orang tak belajar pada zuhir, tak ada mengaji pada zuhir, amalan pada zuhir kurang, tapi dia Tuhan pilih orang yang kufur sepanjang hidup umur,
Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, mari beriman dengan mudah-mudah. Tengok. Ya. Sebab tengok banyak orang dah masuk, dah beriman, dah jadi menjadi Islam. Bila tanya, kerana apa kamu Islam? Semata-mata suka hati dia. Ya, ada juga orang beriman, kadang kenal kepada orang mukmin. Masuk Islam, kadang cinta kepada orang Islam. Ada juga kadang-kadang kan? Masuk Islam kerana apa? Kerana bercinta dengan orang Islam. Tak boleh nak kahwin melainkan kena Islam. Islam kerana tu. Cinta kerana kekayaan, kerana apa? Masuk Islam. Tapi hari ni bila tanya soal, mau Islam kerana apa? Semata-mata dia. Lepas tu kalau dia pandai, dia jawab kata, daripada Allah. Daripada Allah buka hati saya dengan tidak ada sesuatu kerana cinta kepada, hanya cinta kepada Allah. Dia jawab gitu dengan dia tu orang kufur, orang kafir, dia jawab boleh. Apa itu? Itu buka daripada Allah Taala. Nah itu kan. Dia hak tu have teri mata hati walau bercakap pandai. Azan boleh. Tengok sebuah ulama ahli kitab. Siapa pandai menyatakan tafsir Quran, siapa boleh waktu berhadis. Tapi beriman tidak. Hak tu tak kena di. Habis tak semestinya pandai, tak semestinya hidayah dari Allah. Berapa banyak daripada ulama Allah Ta'ala panggil ahli kitab, ahli kitab. Ramai hijau mana tapi dia tak taufik, tak beriman betul. Itulah mana kata bila taklif pada hakikat itulah saja. Nampaknya setakat itulah saja dulu. Kemudian berkata ia lagi. Bermula murak musannah qaddasallahu sirrahu, dengan ini hikmah ni ialah nak merajin agar orang salih. Wa mari min alamat ini iaitu nak merajinkan, bukan kata nak melemahkan dak. Takut kita silap faham tak? Itulah. Setakat tu dulu deh. Sebenarnya kalam tak habis lagi tu. Kalau kita nak ikut siapa pada habis ni boleh dah. Sikit lagi kita sambung siapa pada telah sabit pada hadis. Boleh. Kemudian berkata Syekh Syarqawi lagi. Bermula murak musannaf yang dikehendaki oleh musannaf Syekh Ibnu Athaillah. Dengan ini hikmah yang dia kata min alamatil i'timad hingga akhir saat ni tu. Apa murak kehendak dia? Ialah hendak merajin agar orang salih. Orang dalam bersuluk tu. Nak merajin. Dia lagi pula hendak mengangkatkan hemahnya. Cinta orang salih tu. Nak angkat daripada bersandar atas sesuatu yang lain daripada Tuhannya. Jadi makna bersungguh amal tu bagus. Belajar bersungguh-sungguh bagus. Hati belajar nak pada ilmu, kena dah hati. Bukan nak kerana keduniaan. Itu bagus. Tapi bukannya sudah hati letak situ. Supaya nak akadkan bersandar atas sesuatu yang lain daripada Tuhan. Bukanlah hendak mensedikitkan pada segala amalan. Bukan murah musannah. Sebab kerana bahwasanya amalan itu iaitulah sebab yang adi pada boleh sampainya seorang kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita rajin berusaha. Itu sebab bagi mencapaikan kejayaan. Orang dah kata rajin itu tangga bagi kejayaan, yakni pada hukum adat kebiasaan. Bukan semestinya. Ada kadang-kadang orang tu sungguh-sungguh rajin, tak dapat banyak pun. Kadang-kadang orang tu tak dapat bersungguh mana, hasilnya banyak. Apa dia kata? Cakap dari segi adat kebiasaan, rajin itu tangga bagi kejayaan. Kalau gitu bagi orang yang rajin beribadat, bersungguh pada ibadat, itu bagus. Tapi tempat nak jaganya, hati jangan bergantung dengan amal itu. Yang nak agak situ, nak agak hati. Betul sungguh tu bagus. Bukan nak suruh melemah dah. Takut macam mana? Dah kita bersungguh ibadat tapi hati duduk situ, tak jadi lagi lemah. Bukan situ. Bukan murak gitu. Bukan nak mensedikitkan pada amalan, bukan. Kerana bahwasanya amalan itu iaitulah sabar.
yang adi pada boleh sampainya kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang adi. Hukum adat kebiasaan. Tidak apa, tak lazim pada situ. Terkadang Allah Taala akad dengan tak melalui. Supaya kata orang kafir duk kuku mari sepanjang umur, tiba-tiba Allah Taala memberi taufik beriman dengan mudah-mudah. Nah, itu dia. Dan berapa banyak orang Islam yang seumur hidup dah tidak jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Itulah kepandaian Allah Taala, hak dia, ikut dia lah. Nah, waktu kita syukur di atas apa kita boleh beramal. Dan lagi pula bukan hendak menghinakan barang yang mendatang akannya barang oleh amalan tu. Apa dia barang yang mendatang oleh amalan? Daripada sifat-sifat yang mahmudah dan segala ilmu ladunni. Ilmu yang dibahasa pada Tuhan Allah Ta'ala beri di sisi dia terus dengan tak melalui usaha dan lainnya. Kerana bahawasa yang demikian itu, apa dia? Barang yang mendatangkannya oleh amalan daripada sifat yang mahmudah tu ialah semata-mata kurniaan dan pemberian daripada Allah Ta'ala yang tiada saya gia bagi seorang pun boleh menolakkan akan kurniaan dan pemberian daripada Allah. Intaha. Habis kalam perkataan Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Itu pun biqillatit tasarruf antara nakah harfa biharfida. Sampai di sini kita tamatlah dulu dan telah sabit pada hadis. Wallahu a'lam.